Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Hafidhul Sedar. Ini pastikan sahih 11 November 2022. Tarikh yang cantik untuk kita kongsikan kepada anda pelbagai cerita yang sahih hanya untuk pastikan sahih edisi hari ini. Kerana kesalahan menyebarkan berita palsu, anda boleh didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Baik, kita mulakan segmen yang pertama iaitu segmen sahih. Baik, pada 9 November 2022 telah terkesan sebuah video berdurasi 1 minit 40 saat yang telah dibuat naik ke beberapa laman media sosial seperti Facebook dan TikTok yang memaparkan kejadian sekumpulan orang bermain alat muzik berdekatan dengan sebuah masjid. PDRM Kontingen Pulau Pinang mengesahkan bahawa video tersebut adalah rakaman video lama mengenai perarakan keagamaan di Jalan Jelutong berdekatan dengan Masjid Makbul Sungai Pinang yang berlaku pada 11 Oktober 2017. Video tersebut telah dimuat naik semula ke laman media sosial pada 27 Oktober 2020. Di Parlimen, manakala di Dodi 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Untuk muat naik sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda, penentu masa depan negara. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Dan untuk segmen yang kedua, kita mulakan segmen Semasa. Pembayaran bantuan musim tengkujuh BMT kepada lebih 232,000 pekebun kecil seluruh negara yang berdaftar di bawah pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah Risda akan dipercepatkan. Pembayaran tersebut dijangka akan mula dibayar kepada pekebun kecil Getah mulai 15 November ini bersama-sama dengan bantuan keluarga Malaysia BKM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bayaran BMT sebanyak RM300 itu dipercepatkan bagi membantu pekebun kecil menghadapi musim monsun timur laut yang dijangka mula melanda negara pertengahan bulan ini. Mempercepatkan pembayaran BKM Fasa 4 daripada bulan Disember, kita percepatkan kepada bulan November kerana bagi persediaan untuk menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula pada pertengahan bulan November. Jadi kita bagi awal ni sebab kita takut banjir berlaku. Jadi yang pertamanya untuk kegunaan waktu banjir. Dan yang kedua, walaupun dikreditkan dalam akaun masing-masing, kalau banjir tak boleh keluar ke bandar, jadi mereka tak boleh nak menggunakan wang tersebut. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi mantau berita palsu yang tular di media sosial sepanjang pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, pasukan itu dianggoti lebih 100 polis serta kaki tangan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Tambah beliau, pasukan tersebut akan memadam segera berita palsu yang disiarkan tanpa perlu menunggu laporan dibuat.
Beliau turut meminta orang ramai supaya membuat laporan segera kepada MCMC sekiranya melihat sebarang hantaran berita yang berunsur fitnah dan palsu di media sosial. Kita bentuk ini, kita tak nak dia orang tunggu laporan. Ini kita nak dia ada task force, dia sendiri pantau seberapa yang boleh. Buat screening all the time supaya bila ada fake news, confirm je fake news remove. Ya, tak payah tunggu laporan, nak siasat tak sesuai untuk pilihan raya. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC mengumumkan pemenang bagi 3 pertandingan kandungan kreatif digital iaitu Anugerah Kreatif Asia Tenggara, Cabaran Pencipta Kandungan Digital DC3 dan Anugerah DigiCon SIG Asia ke-24 semasa acara kreatif 2022. Kenyataan MDEC memaklumkan pertandingan itu berfungsi sebagai platform untuk mencari serta mengiktiraf bakat pencipta kandungan digital dan pada masa yang sama menyokong mereka dengan bantu mempromosi dan mengiktiraf karya kreatif mereka. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC Mahazir Aziz berkata, agensi itu sentiasa kagum dengan kualiti bakat dalam industri kandungan kreatif digital. Ekonomi negara diunjur berkembang kukuh dan kekal dalam trajektori pertumbuhan positif bagi suku ketiga 2022. Menjelang pengumuman prestasi ekonomi oleh Bank Negara Malaysia esok, CGS-CIMB menjangkakan pertumbuhan 2 angka bagi keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 13.5% berbanding 8.9% bagi suku sebelumnya. Nota pendidikannya menjelaskan pertumbuhan akan disumbang oleh pemulihan berterusan dalam sektor berkaitan pelancongan serta kesan asas lebih rendah. Selain itu, penetapan harga siling dan subsidi yang minimumkan kesan terhadap pendapatan boleh guna juga berupaya memberi sokongan kepada pertumbuhan penggunaan. Sementara itu, MIDF Research berkata jualan perdagangan pengedaran yang kukuh memberi bayangan kepada pertumbuhan KDNK yang lebih baik pada suku tersebut. Perbelanjaan domestik yang meningkat pula didorong tekanan inflasi yang stabil, pasaran buruh yang bertambah baik dan monetary yang akomodatif serta dasar fiskal. Momentum permintaan domestik yang menggalakkan dijangka akan berterusan pada suku keempat 2022 hingga 2023. Baik, perkembangan berikutnya. Projek ladang solar terapung di kawasan Tasik Danau Tok Uban dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2023. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, setakat ini projek bernilai 450 juta itu telah mencapai tahap kemajuan 90%. Jelas beliau, projek solar berkapasiti 100 megawatt itu dijangka mampu menampung penggunaan tenaga elektrik kepada kira-kira 40,000 isi rumah. Saya rasa satu program yang berjaya di pihak kerajaan yang mempunyai banyak matlamat dia. Matlamat yang saya sebutkan tadi untuk mengurangkan pengeluaran karbon dioksida dan juga dipanggil gas rumah kaca dan sebagainya. Ini adalah matlamat kerajaan lah untuk mengurangkan karbon dioksida ni, dan juga dengan tenaga hijau ini ia menyumbang kepada pencapaian ini. Kontrak niaga hadapan emas di Bursa Malaysia derivatif ditutup tinggi malam ini dengan 8 lot bernilai RM548,720 diniagakan. Peniaga Phillip Capital Student Berhad Jen Iwan berkata emas COMEX berubah sedikit kerana pelabur menahan diri daripada meletakkan pertaruhan yang besar mendahului data inflasi Amerika Syarikat yang mungkin memberi petunjuk tentang kenaikan kadar faedah selanjutnya, dan dengan keputusan pilihan raya penggal Amerika Syarikat juga berada dalam radar. Baik, sebanyak 1,000 metrik tan stok simpanan ikan segar beku Q-Fish akan digunakan sepanjang tempoh musim tengkujuh kali ini dalam usaha menangani kenaikan harga dan mengimbangi bekalan ikan di pasaran. Usaha Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM itu adalah bagi memastikan bekalan ikan semasa musim tengkujuh adalah mencukupi dan menyediakan stok simpanan ikan sejuk beku menerusi kaedah Q-Fish di negeri-negeri yang berlaku banjir. Jelas Ketua Pengarah LKIM Yusof Osman, kesemua stok simpanan ikan sejuk beku tersebut ditempatkan di 130 bilik sejuk LKIM dan dijual dengan harga RM10 satu paket.
Jangkakan tiada masalah. Apalagi pada tahun ini, kita telah bersedia secukupnya. Terutamanya musim tengkujuh bulan 11, 12 dan Januari, kita ada bekalan ikan sejuk beku. Sebagaimana sebelum kita dah tahu. So kita telah pastikan semua bilik sejuk kita, bekalan ikan kita di seluruh negara insya-Allah mencukupi. Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) serta Agensi Penyelamat telah dikerahkan ke lokasi yang dilanda banjir di Selangor. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Agensi Penyelamat membabitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (EPM). Datuk Seri Ismail turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan bencana yang berlaku dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh agensi keselamatan. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menggerakkan 5 helikopter dan drone sebagai persediaan menghadapi fasa peralihan monsun timur laut yang melanda negara ketika ini. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, aset berkenaan akan diatur gerak bagi memantau lokasi banjir selain memudahkan proses mencari dan menyelamat terutamanya di lokasi terpencil berlakunya bencana. Sejumlah 333 balai JBPM di seluruh negara bersiap sedia 24 jam bagi menghadapi sebarang situasi sama ada banjir, bencana dan usaha menyelamat yang lain. Pesawat 1 di Borneo dan 4 di Semenanjung. Pada masa yang sama, apabila penubuhan dan juga pembentukan pangkalan hadapan, iaitu di utara, di pantai timur dan juga di selatan, begitu juga di Miri Sarawak, Red Team kita tu, RED yang kita tubuh tu, kita juga menyediakan khidmat pesawat. Apabila diperlukan, sekiranya kita nampak daripada ciri-ciri banjir dan hujan serta juga paras air yang mungkin meningkat, kita akan letak mereka ni di pangkalan hadapan. Jadi itu adalah gerak kerja kita dan sebenarnya kita akan sentiasa memantau. Masih lagi perkembangan berkenaan dengan banjir. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir di Terengganu dan Pahang sekiranya hujan yang signifikan terus berlaku di lembangan Sungai Besut dan Sungai Rompin. JPS dalam kenyataan yang dikeluarkan setakat jam 11 malam maklumkan ia berdasarkan hasil simulasi model ramalan banjir jabatan itu susulan amaran hujan berterusan kategori buruk oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 2.10 petang semalam. Menurut JPS, terdapat risiko berlakunya banjir bermula jam 1 pagi di kawasan sekitar Sekolah Kebangsaan Seri Payung di daerah Besut Terengganu dan pada jam 5 petang di kawasan sekitar Kampung Buluh Nipis di daerah Rompin Pahang. Terdahulu, notis sama turut dikeluarkan melibatkan daerah Besut di Kampung La, Kampung Seberang La, Kampung Pengkalan Nangka dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bukit Puteri, manakala daerah Setiu di Kampung Nyatoh dan Kampung Cik Mohit yang dijangka mengalami banjir pada jam 5 pagi. Ramalan sama turut dijangka berlaku pada jam 7 pagi di daerah Rompin Pahang melibatkan Sungai Anak Rendau di Rumah Pam Setajam. Kelantan pula melibatkan daerah Pasir Mas di Kampung Kubang Rambutan, Kampung Bagus, Kampung Degung dan Kampung Telaga Mas yang dijangka berlaku pada jam 2 petang. Baik, Kerajaan Negeri Selangor meminta semua pihak berkuasa tempatan PBT mengenal pasti kawasan perumahan yang mempunyai masalah longkang tersumbat agar masalah backlog aliran air yang menjadi punca kejadian banjir di beberapa tempat di negeri itu dapat diatasi segera. Menteri Besar Datuk Seri Amruddin Syahri berkata pihaknya menerima laporan daripada Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis yang maklumkan antara punca banjir berlaku dalam minggu ini disebabkan oleh longkang yang tersumbat. Amruddin berkata pihaknya kini lebih bersedia untuk menghadapi bencana banjir khususnya dari segi pengurusan kerana sudah melakukan persediaan lebih awal dari segi khidmat sokongan, kesihatan serta kecemasan.
Baik, sedikit perkembangan sukan. Malaysia menjulang kejuaraan hoki Piala Sultan Azlan Shah selepas menumpaskan juara bertahan Korea Selatan 3-2 dalam aksi sengit dan mendebarkan yang berlangsung di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah sebentar tadi. Kemenangan tersebut menamatkan penantian 39 tahun untuk menjulang piala tersebut buat kali pertama selepas kali terakhir layak ke peringkat akhir pada tahun 2014 namun tewas kepada Australia 8-3. Kejuaraan tersebut juga sekaligus menjadi penyuntik semangat skuad negara untuk menghadapi saingan Piala Dunia pada tahun hadapan. Malaysia membuka jaringan menerusi gol padang Shelo Silvers pada minit ke-15 hujung suku pertama. Bagaimanapun, Korea Selatan kembali meningkat kedudukan apabila berjaya memperoleh gol menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-16 pada awal suku kedua menerusi pemain Jang Jong-hyun. Menerusi serangan balas pantas, skuad negara berjaya memperolehi pukulan penalti selepas kesalahan yang dilakukan pemain Korea Selatan. Baik, pastikan Sahih Berhad sekali lagi kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Rakyat Malaysia akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Hak kita sebagai pemilih. Buatlah pilihan yang bijak. Ini tanah air kita. Ini tempat tumpahnya darah kelahiran kita. Di tanah ini tumbuh rezeki yang kita semai hasilnya. Saya sayang Malaysia. Saya pasti kita semua sayangkan Malaysia. Ayo, tunaikan tanggungjawab kita. Ingat, undi kita penentu masa depan negara. Proses pilihan raya. Pertama, terdapat pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya terima pemakluman rasmi daripada Speaker. Ketiga, mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya akan diadakan. Keempat, pegawai pengurus terima read daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kelima, pegawai pengurus akan mengeluarkan notis. Keenam, proses penamaan calon. Ketujuh, kempen akan dijalankan. Kelapan, pengundian awal. Kesembilan, proses pengundian. Kesepuluh, penjumlahan rasmi untuk undi dan keputusan pilihan raya. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi. Pesanan ini daripada RTM. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama Pastikan Sahih dan untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Untuk Malaysia meneruskan rancangan khas bersempena dengan PRU15, #MyPRU15. Pada malam ini, tajuknya Cerita Manifesto akan bersiaran secara langsung pada jam 7 malam ini bersama dengan Nadim Nordin dan juga Luqman Hakim bersama dengan dua panel untuk membincangkan berkenaan dengan Manifesto Pilihan Raya Umum ke-15. Baik, seterusnya, bakat skrin sesi uji bakat pada 12 November 2022 pada Sabtu bermula jam 10 pagi sehingga 4 petang di Kompleks Rakan Muda Bera Pahang. Anda boleh imbas kod QR untuk maklumat lanjut. Baik, seterusnya November 2022, Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki Sedunia. Movember dengan tema yang dibawakan ini adalah penting untuk khususnya golongan lelaki untuk mengambil berat tentang kesihatan diri anda.
Baik, seterusnya, masih lagi kita bercakap berkenaan dengan musim banjir. Ini 9 langkah keselamatan di musim banjir. Ini infografik yang kami kongsikan kepada anda. Antaranya, elakkan dari bermain atau beredah air banjir. Pastikan pakai pelindung diri semasa operasi, memindahkan mangsa banjir. Pakai pelindung diri semasa mencuci, menggunakan air yang bersih. Cuci tangan sentiasa dan yang paling penting jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Baik, seterusnya, tahukah anda kanser payudara merupakan kanser yang paling kerap berlaku di kalangan wanita di Malaysia? Dan apa yang anda perlu lakukan? Yang pertama, amalkan cara hidup sihat. Jangan malu atau takut untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ambil perhatian terhadap kesihatan payudara anda. Lakukan pemeriksaan klinikal payudara di fasiliti kesihatan berhampiran dan juga rawatan perubatan pada peringkat awal sebelum ianya menjadi lebih parah dan sebagainya. Baik, masih lagi kita kongsikan kepada anda tips keselamatan banjir. Ini antara kit kecemasan banjir yang anda boleh lakukan secara DIY ataupun secara sendiri. Antaranya, power bank perlu ada, peti pertolongan cemas, selimut kecemasan, lampu suluh kalis air dan juga bag ziplock. Itu adalah perkara-perkara ataupun item-item penting yang anda perlu sediakan yang dikenali sebagai kit kecemasan banjir. Baik, seterusnya, kita kongsikan juga kepada anda kenali taktik panggilan daripada skema ataupun penipuan secara dalam talian ini. Antaranya adalah pemanggil cuba mengambil tahu mengenai maklumat perbankan anda. Pemanggil maklumkan anda memenangi cabutan bertuah. Ini selalu dilakukan. Pemanggil mengatakan anda mempunyai cukai tertunggak. Ini juga antara modus operandi yang popular digunakan oleh skema. Dan juga anda terlibat dengan kes jenayah dan juga anda mempunyai waran ataupun anda mempunyai waran untuk ditangkap dan sebagainya. Dan panggilan dimulakan dengan operator yang memerlukan anda menyambung panggilan dengan menekan nombor kosong. Jadi anda sila berhati-hati, tutup panggilan segera jika panggilan yang anda terima itu mencurigakan. Baik, seterusnya juga berkaitan dengan skema iaitu jangan klik pautan yang diterima melalui SMS. Ini dapat dilihat semakin kerap dihantar ke telefon pintar kita dan anda perlu berhati-hati dan pastikan anda menyimak terlebih dahulu terutama sekali pautan yang dikongsikan di dalam SMS ataupun mesej yang anda terima. Dan juga ini dia panggilan palsu yang menggunakan nama Kekom. Ini adalah satu perkara yang cukup membahaya kepada kita. Jadi anda perlu semak kesahihan memberi maklumat lanjut dan laporkan kepada polis atau merujuk kepada CCID Scam Response Center di talian yang tertera. Dan juga orang ramai diminta berwaspada dengan panggilan telefon daripada individu yang menggunakan nama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KECOM. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda pendaftaran pengguna data. 13 golongan yang wajib berdaftar di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Akta 709. 10 hartanah antara pemaju perumahan berlesen di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1996 iaitu Akta 118, pemaju perumahan berlesen di bawah Enakmen Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1978 bagi Sabah, pemaju perumahan berlesen di bawah Ordinan Pemaju Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1993 Sarawak. Anda boleh ikuti dan juga memahami perkara lanjut ini di website pdp.gov.my. Baik, 8 hari dah sahaja lagi